Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Al-Hijrah 17 Januari bersama saya Khadijah Faisal. Seperti negara lain, Palestin juga tidak terlepas dari krisis politik dalaman yang memburukkan lagi konflik dengan Israel. Formulanya mudah. Selagi perpecahan dan krisis dalaman tiada penyelesaian, selagi itulah sekatan serta isu pendudukan Israel masih menemui jalan buntu. Dan selepas 15 tahun, Palestin baru-baru ini mengumumkan bahawa pilihan raya parlimen dan presiden akan diadakan tahun ini dengan harapan penyatuan dan kata sepakat dapat dicapai. Rancangan untuk mengadakan pilihan raya Palestin sudah beberapa kali dikemukakan sebelum ini, namun gagal. Puncanya, parti politik Palestin Fatah dan Pertubuhan Islam Palestin Hamas tidak pernah mencapai kata sepakat. Atas dasar penyatuan, perbezaan pendapat serta pertelagahan perlu dihentikan demi mengembalikan pentadbiran Palestin ke landasannya yang tepat. Dalam masa sama, negara itu juga tidak boleh berdiam diri apabila 4 negara Arab menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel dan sesuatu perlu dilakukan. Pemilihan perundangan pada 22 Mei ini, manakala pilihan raya presiden pada 31 Julai seakan tepat dengan masanya apabila Amerika Syarikat akan beralih kuasa dari Donald Trump kepada Joe Biden yang mungkin boleh memulihkan hubungan dengan negara kuasa besar itu. Sementara itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas memerintahkan agar pemilihan secara demokratik diadakan di semua bandar, termasuk wilayah yang dijajah, iaitu tebing barat Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Adakah penyatuan melalui pemilihan selepas 15 tahun ini bakal memberi sinar baharu kepada Palestin? Mengapa selepas 15 tahun? Tempoh waktu yang lama ini memperlihatkan krisis politik berpanjangan antara Hamas dan Fatah selain amalan demokratik yang lemah. Kali terakhir pilihan raya parlimen diadakan pada tahun 2006 dan ketika itu Hamas muncul Parti Popular dalam karangan rakyat Palestin selepas memenangi banyak kerusi dan Ismail Haniyeh dilantik menjadi Perdana Menteri baharu. Sejak itu, hubungan Hamas dan Fatah semakin retak, lebih-lebih lagi apabila Hamas menguasai semenanjung Gaza. Israel pula bertindak mengenakan sekatan di wilayah itu pada 2007 sehinggalah ke hari ini kerana mahu memulaukan Hamas, begitu juga sekatan oleh Mesir. Hamas yang dipimpin Ismail Haniyeh dan Khalid Mashal dianggap sebagai pengganas oleh Kesatuan Eropah dan beberapa negara lain sehingga membawa kepada sekatan ekonomi ke atas negara itu. Mahmud Abbas kemudian membubarkan parlimen untuk melantik kerajaannya sendiri serta membuat beberapa keputusan yang dilihat mahu meminggirkan Hamas. Matlamat itu sudah terang lagi bersuluh apabila pada Mac 2019 Mahmud melantik sekutunya Muhammad Shtayyeh sebagai Perdana Menteri Palestin. Sepanjang penguasaan Fatah sekalipun, nasib rakyat Palestin tidak banyak yang berubah. Malah rampasan Israel ke atas wilayah Palestin semakin rakus. Bagi rakyat Palestin, mandat perlu dikembalikan kepada mereka demi menjunjung amalan demokrasi. Tentunya, mereka berharap ada cahaya di hujung lorong selepas berdekad lamanya memperjuangkan hak Palestin. Baik, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut di talian Skype ketika ini ialah pakar Timur Tengah dari Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Prof. Izzah, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, baik, Prof. Selepas 15 tahun, pilihan raya Palestin bakal diadakan yang jelas bertujuan untuk menyelesaikan krisis dalaman dan selain menyatukan perpecahan yang berlaku sebelum ini. Jadi adakah matlamat itu dapat dicapai dengan mudah, Prof? Komen, Prof. Terima kasih, Izzah. Kalau kita lihat, pengumuman yang dibuat oleh Presiden Mahmud Abbas ini adalah sesuatu yang sudah lama sebenarnya sepatutnya diadakan pilihan raya tersebut.
seperti mana yang kita tahu pilihan raya terakhir diadakan pada tahun 2006 kan. Sekarang sudah 2021, sudah 15 tahun mereka tidak mengadakan pilihan raya. Secara umumnya boleh kita katakan bahawa memang rakyat Palestin itu menantikan sesuatu perkara yang diumumkan sebegini yang dikehendaki oleh kebanyakan rakyat Palestin ya. Kalau kita lihat respon daripada pimpinan Fatah dan juga pimpinan Hamas, kedua-dua pimpinan faction yang besar ini, kumpulan yang besar ini seakan menerima secara positif ya. Namun begitu Izzah, ada beberapa persoalan yang ditimbulkan juga oleh kebanyakan rakyat Palestin ini ya, berkaitan dengan pilihan raya yang ingin diadakan ini, iaitu pengumuman yang dibuat oleh Mahmud Abbas ini, adakah ianya akan diterima oleh pihak Israel ataupun tidak, terutamanya bagi rakyat Palestin yang berada di kawasan Jerusalem ataupun di kawasan Quds itu yang menjadi rebutan, yang mana ianya dikawal oleh pihak Israel. Adakah itu dibenarkan untuk diadakan pilihan raya ataupun tidak? Mahmud Abbas memang menginginkan pilihan raya keseluruhan parlimen di tebing barat dan juga di Gaza. Ini adalah sesuatu yang baik yang perlu untuk dilakukan untuk mengembalikan mandat itu kepada rakyat untuk memilih siapakah pemimpin yang boleh untuk memimpin mereka sebenarnya setelah sekian lama rakyat Palestin tidak mengadakan pilihan raya. Namun adakah ia mudah untuk dilaksanakan ataupun tidak, itu masih lagi menjadi sanksi kepada sebahagian daripada rakyat Palestin sendiri dan juga pemerhati-pemerhati politik dunia yang melihat bahawasanya kemungkinan terdapat beberapa halangan yang perlu untuk dirungkaikan terlebih dahulu, dan rakyat Palestin ini melihat bahawasanya apa yang disebutkan oleh Mahmud Abbas itu dapat diterjemahkan kepada pelan yang orang kata pelan perancangan yang boleh untuk dilaksanakan, yang boleh nampak bagaimana ia dilaksanakan, bukan hanya sekadar cakap-cakap perisytiharan yang tidak didatangkan dengan pelan, macam mana pelan perancangannya untuk melaksanakan. Adakah mereka bersedia dari sudut umpamanya Suruhanjaya pilihan raya mereka, adakah mereka bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut? Kemudian pengumuman itu dibuat ketika mana dunia sedang berhadapan dengan fenomena COVID-19 yang belum lagi menunjukkan ianya reda. Ini juga menjadi suatu kebimbangan juga kepada rakyat Palestin ya, kerana dikala ekonomi yang agak tidak menentu sekarang dan juga penyebaran COVID-19 itu, mereka merasakan bahawa Mahmud Abbas perlu untuk menunjukkan komitmen terlebih dahulu bagaimana ia dapat dilaksanakan dalam tempoh yang sebegini, Izzah. Okey, baik Prof. Jadi adakah ia akan menguntungkan rakyat Palestin, dan jika ya, bagaimana ia menguntungkan rakyat Palestin tersebut? Kalau kita nak bicarakan berkaitan dengan apakah ia memberi keuntungan kepada rakyat Palestin ataupun tidak, pasti ia memberikan keuntungan kepada rakyat Palestin kerana ianya dapat memberikan mandat yang baru. Rakyat Palestin diberikan pilihan untuk memilih siapa pemimpin mereka. Namun begitu kita harus faham ya, di negara Timur Tengah ini tidak banyak negara yang melaksanakan sistem pemilihan kepimpinan melalui sistem demokrasi. Tidak banyak yang diadakan. Sebab itu kalau kita lihat pada tahun 2006 apabila dibuat pilihan raya dan pilihan raya itu diiktiraf sebagai satu pilihan raya yang mengikut sistem demokrasi, tetapi setelah keputusan keluar, nampaknya pihak yang menyanjung demokrasi tidak dapat menerima terutamanya kemenangan Hamas pada tahun 2006 tersebut di Gaza. Mereka tidak boleh menerima, dan sehingga menyebabkan Gaza itu semenjak daripada 2006-2007 setelah Hamas menang itu, Gaza dikepung oleh Israel dan pihak antarabangsa telah melabelkan gerakan Hamas itu sebagai gerakan keganasan, gerakan ganas, teroris. Kan? Ini sesuatu yang tidak betul, sepatutnya tidak berlaku. Ketika mana mereka ingin melaksanakan demokrasi, memilih pemimpin secara demokrasi, tetapi lain pula yang dituduh kepada mereka setelah sistem pemilihan itu dilaksanakan, setelah keputusan itu keluar. Jadi ini yang perlu untuk dirungkaikan. Yang kedua, saya melihat bahawasanya keputusan untuk mengadakan pilihan raya ini, dia ada dua perkara utama yang kita perlu lihat. Kerana Mahmud Abbas dia berdepan dengan dua cabaran utama, cabaran dalaman dan juga cabaran luaran. Cabaran dalaman ini, ada fraction-fraction di dalam Fatah yang mana Mahmud Abbas ini merupakan pemimpin utamanya.
yang mahu supaya berlakunya pertukaran pemimpin di dalam Fatah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau dari sudut cabaran dalaman ini, dia berdepan dengan cabaran rival dia yang sebelum ini adalah orang kanan beliau sendiri, iaitu Muhammad Dahlan. Ya. Muhammad Dahlan ini sekarang ini sedang berada di UAE, di bawah perlindungan UAE, dan Muhammad Dahlan ini dilihat sebagai rival kepada Mahmud Abbas ini. Dan saya membaca berita yang diterbitkan di Israel ya, melalui Jerusalem Post menyatakan bahawa Palestinian Authority tidak akan membenarkan mana-mana kumpulan faction penyokong-penyokong Muhammad Dahlan ini untuk bertanding di dalam pilihan raya. Ini juga akan menyebabkan perpecahan yang saya kira kita akan nampak sedikit lebih besar ketika mereka akan mengadakan proses pilihan raya ini, kerana faction ini tidak dapat ditangani dengan baik oleh Mahmud Abbas. Kemudian cabaran luaran parti yang dihadapi oleh Mahmud Abbas adalah hubungan dia dengan Hamas, di mana kita lihat bahawa memang ada kebelakangan ini terdapat reconciliation yang dilakukan di antara Fatah dan Hamas untuk merapatkan kedua-dua kumpulan ini, tetapi ada beberapa perjanjian yang tidak dapat ditunaikan oleh Fatah itu sendiri, terutamanya dalam hubungan Fatah dengan Israel. Ini yang menjadi persoalan utama yang saya kira kalau nak ikut untung dan rugi, memanglah kalau secara keseluruhannya, secara umumnya boleh menguntungkan, tetapi dalam masa yang sama kita harus juga melihat supaya kita tidak mahu perpecahan yang lebih besar berlaku terhadap rakyat Palestin sekiranya reconciliation itu tidak berjaya dilakukan di bawah kepimpinan Mahmud Abbas ini. Baik Prof, saya kira sampai situ saja masa yang kita ada, itu dia. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dia pakar Timur Tengah dari Universiti Melaya Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Global Hijrah berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Krisis kelaparan, kebuluran dan kekurangan zat makanan antara isu global yang belum ada noktanya. Selagi konflik, perang dan kemiskinan masih berakar umbi, selagi itulah tiada titik penghujung. Ikuti kisah kanak-kanak perempuan yang tinggal di sebuah kampung di kawasan pergunungan di Guatemala ini. Yasmin Anayeli Perez 2 tahun kelihatan sihat dan ceria meskipun tinggal di rumah usang di La Palmilla. Kemiskinan yang menghimpit keluarganya lebih-lebih lagi selepas dibadai taufan ganas baru-baru ini, ditambah pandemik COVID-19, anak kedua dari ketiga beradik ini tidak mampu menikmati makanan yang seimbang dan dia mengalami malnutrisi atau kekurangan zat makanan. Lebih teruk, Yasmin turut mengalami masalah paru-paru akibat kekurangan zat makanan di samping tidak tahan dengan cuaca sejuk. Situasi ini sempat dirakam Reuters pada Oktober tahun lalu. Pada 11 Januari, Yasmin disahkan meninggal dunia kerana menderita kekurangan zat makanan dan radang paru-paru. Beberapa bulan sebelum kematiannya, kaki dan tangan Yasmin berubah menjadi seperti kayu kecil dan perutnya membesar, ekoran sejarah kekurangan zat makanan akut yang dialaminya sebelum ini. Namun Yasmin sempat menjamah sup ayam sempena hari kelahirannya. Mengikut data, kekurangan zat makanan akut di bawah umur meningkat 80% di Guatemala pada tahun 2020 berbanding tahun 2019 dan 46 kanak-kanak telah meninggal dunia setakat ini. Setakat ini dulu Global Hijrah malam ini. Nantikan lagi isu dunia dan ummah di waktu dan hari yang sama. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.